أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا. Ya Allah, bila kepada kami ilmu yang mana kami masih jahil. Wazakirna minhu ma nusina, ingatkan kami perkara yang kami telah lupa. Ja'alna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar. Ya Allah, bila kesempatan masa kepada kami untuk kami dapat membaca Al-Quran pada waktu siang dan malam. Ja'alna hujjatan ya Rabbal Alamin, dan jadikan Al-Quran itu ya Allah sebagai hujjah kepada kami tatkala kami menghadapmu di hari akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati lagi saya kasih Fadilatul Imam Fadilatul Syekh dan Bilal, Musi juga seluruh dan kuasa surau, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk kita bernafas di atas muka bumi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang untuk kita hidup, maka ada tugas yang Allah Taala bagi kepada kita. Bukan saja-saja Allah Taala bagi nikmat hidup ini, maka Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua di dalam surah Al-Mulk yang kita selalu baca pada waktu malam kebiasaannya. Allah Ta'ala menyebut Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Antara tujuan Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini khalaqal mauta wal hayata. Sebab apa perkataan al-maut itu disebutkan sebelum daripada perkataan al-hayat? Kalau ikut adatnya, hidup dahulu baru mati. Maka supaya menjadi peringatan kepada kita, manusia yang masih hidup, bahawa setiap yang hidup itu akan mati. Terutama kita waktu PKP ini, setiap hari kita diperdengarkan laporan-laporan yang berkait dengan kematian. Maka antara tujuannya, kata Allah, diciptakan kematian dan kehidupan itu adalah untuk melihat ayyukum ahsanu amala, amal ibadat yang terbaik yang kita sembahkan kepada Allah. Jadi boleh jadi dalam ibadat solat, kita kena cari solat yang terbaik. Antaranya dalam keadaan kita menunaikan dalam keadaan salat berjemaah, antaranya dengan keadaan yang khusyuk. Dalam bab ibadat yang lain juga, bab hajinya, bab puasanya, bab zakatnya, itu kena cari amal ibadat yang terbaik di sisi Allah. Maka bila nak dapat amal ibadat yang terbaik ini, tidak perlulah dengan adanya ilmu, baru kita boleh dapat apa perbuatan yang kita nak dapat dengan amal yang terbaik, perkataan, lafaz-lafaz yang kita gunakan untuk mendapat ahsanu amala, amal ibadat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita buka pada halaman yang ke-7. Kita akan baca seperti mana kebiasaan beberapa ayat daripada surah Yasin. Mudah-mudahan kita ambil keberkatan waktu mustajab doa, iaitulah pada waktu hujan. Kita mohon kepada Allah dengan keberkatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, kata-kata Allah ini, Allah akan memustajabkan doa kita, hajat-hajat kita kepada Allah. Jadi kita akan membaca daripada ayat yang ke-65 hingga ayat yang ke-83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk kita dapat menyambung kembali pengajian di dalam tafsir surah Yasin. Dan pada malam ini kita akan sambung pada ayat yang ke-66. Jika saya tersalah perlu ingatkan, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan bagaimana keadaan di mahkamah mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala menyebut apakah keadaan, bagaimana keadaan perbicaraan di mahkamah mahsyar Allah yang sama sekali berlawanan dengan apa yang kita lihat di atas muka bumi ini. Yang mana Allah Taala menyebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang mana kaki dan tangan kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah lihat
Ada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bahagian mana dulu yang akan bercakap? Bahagian mana dulu yang akan bersaksi atas perlakuan kami di atas muka bumi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, iaitulah bahagian paha di sebelah kiri. Bahagian paha di sebelah kiri kita yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayang, bila bahagian paha di sebelah kiri, maka dosa-dosa kita akan bercakap di hadapan Allah. Bagaimanakah keadaan apabila seseorang manusia, bila mana dosa yang bercakap di hadapan Allah, tak berhenti-berhenti dosa yang bercakap di hadapan Allah, sehingga kan bila mana nak sampai kepada turn pahala nak bercakap di hadapan Allah, maka tidaklah mampu lagi untuk nak mengadu, nak memberitahu apakah amalan-amalan baik yang telah dia lakukan, kerana tertutup dengan banyaknya dosa yang disebutkan daripada saksi yang utama, iaitulah di bahagian paha di sebelah kiri. Maka kita sambung pada halaman yang ke-158 pada ayat yang ke-66, yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan kalau kami kehendaki, kata Allah, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata, sehingga masing-masing menepa mencari jalan yang biasa mereka lalui. Kiranya dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihat? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berhujah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terdapat benjolan di mata kita. Kalau kita pegang kelopak mata kita ni, ayat-ayat yang dirahmati Allah, maka akan ada benjolan, dia tak flat seperti mana biasa, tak rata. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat ini, kata musannif, Allah menyatakan di dalam ayat ini bahawa Ia berkuasa membutakan mereka. Allah Taala boleh buat lebih daripada apa yang manusia sangkakan. Jika Ia mahu, nescaya Ia akan menghapuskan biji mata mereka sehingga muka mereka menjadi rata. Tidak ada benjolan seperti mana yang ada pada panca indera kita pada waktu ini. Tidak ada mata dan tidak ada kesan mata langsung, sehingga mereka tidak dapat berjalan di atas jalan yang biasa mereka lalui. Ayat ini amaran keras daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir Quraisy pada zaman Nabi SAW dan orang-orang kafir di sepanjang zaman, yang degil dan tidak mahu dengan ayat-ayat Allah dan mengambil pengajaran daripadanya. Yang ini bila mana ayat ini diturunkan, bila mana Nabi SAW dalam keadaan tertekan melihat apa yang berlaku kepada dakwah Nabi. Bagaimana Nabi SAW ditentang, dihina, dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dianggap berlawanan dengan norma masyarakat ketika itu. Bukan kata mereka tak tahu bahawa Nabi kita ni tak pernah menipu, Nabi kita ni seorang yang dipercayai, malah digelar oleh sebagai Al-Amin, yang terpuji. Tetapi sebab penglihatan mereka itu kepada perkara yang benar, perkara yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak dapat melihat kepada jalan kebenaran. Jadi disebut oleh musannif juga kepada orang-orang kafir di sepanjang zaman yang degil dan tidak mahu melihat ayat-ayat Allah. Bukan kata pada waktu zaman Nabi SAW, maka pada sehingga pada waktu dan ketika ini. Baru-baru ni kita tengok ada satu rakaman video yang tular bagaimana saudara-saudara kita di Perancis, ada dalam kalangan mereka yang menunaikan solat berjemaah, dan duk tengok sembahyang tu apa yang berlaku, maka terdapat sekumpulan daripada mereka yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada Allah, mereka melakukan perbuatan sabotaj, ada dalam kalangan mereka mengganggu sekumpulan, sehingga imam itu
diganggu di depan hadapan imam itu, mereka meletakkan pelekat dan sebagainya. Kita tengok tu geram dah. Cuba kita bayang bagaimana kesabaran Nabi kita, Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi sedang sujud di depan Kaabah, ada dalam kalangan masyarakat Arab jahiliah meletakkan najis kepada tubuh badan Nabi SAW. Ada dalam kalangan mereka yang meletakkan usus unta kepada tubuh badan baginda Nabi SAW. Kita tengok tu pun marah dah. Ini kan baginda Nabi SAW dalam keadaan pada permulaan, terutamanya pada permulaan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Walau nasya'u laqamasna ala a'yunihim, iaitulah kami berkuasa menghapuskan bentuk biji mata mereka. Maka terdapat 3 tafsiran ulama. Ini kelebihan apabila kita mempelajari ilmu tafsir. Kalau kita baca saja, tengok terjemahan, maka kita menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membutakan mata seperti mana sebiji sekelompok mata itu buta. Kalau kita tengok orang yang kena penyakit katarak, penyakit katarak ni yang melibatkan kepada mata. Penyakit katarak melibatkan kepada mata. Antara proses dia tu, dia kena cuci mata tu. Saya pernah tanya kepada seorang yang pernah melalui operasi ni, dia kata Allah sakit dia tu serupa nak makan dua-dua tu. Sakit kan, kena penyakit katarak. Dia ada kronik dan tidak kronik lah. Maka yang pertama disebut oleh kebanyakan mufassirin yang pendapat yang rajih, iaitulah walau nasya'u la azhabna a'yunahum, kalau kami mahu nescaya kami hilangkan, lenyapkan biji mata mereka sehingga tidak ada kesan belah dan tutupan mata atas dan bawah, sehingga muka mereka menjadi rata. Ini pandangan yang pertama. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berhak kepada orang-orang kafir, kepada orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Allah berhak mengambil pandangan mereka, penglihatan mereka. Sebenarnya penglihatan kita ni adalah pinjaman daripada Allah. Waktu kita muda dulu boleh jadi sihat dan terang mata kita, tapi perlahan-perlahan mata kita tu nak diambil nikmatnya. Boleh jadi ada orang kena rambut jauh, ada orang kena rambut dekat. Maka pandangan kebanyakan ahli tafsir ataupun mufassirin mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahawa pandangan yang pertama ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk menghilangkan pandangan ataupun melenyapkan biji mata mereka itu sehingga tidak ada kesan belah sekalipun. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi SAW, iaitulah yang digelar iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Iaitu yang dimuliakan matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada satu kisah di dalam peperangan Khaybar. Ketika mana peperangan Khaybar ni satu tempat yang didiami oleh penduduk Yahudi di Madinah. Maka ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan satu benteng yang kukuh yang tidak dapat dileraikan oleh beberapa orang sahabat. Maka dalam kebanyakan sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Ali?" Di mana Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali ni mempunyai kekuatan. Kalau kita tengok sejak daripada Sayyidina Ali kecil, maka telah terbukti keberanian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ketika itu sahabat-sahabat mengatakan bahawa Sayyidina Ali dalam keadaan sakit mata. Sakit mata, bila tu kita sakit mata ni, dia boleh berjangkit. Jadi kaedah dia, maka tidak duduk di dalam tempat yang umum. Itu antara akhlak sahabat-sahabat Nabi SAW. Bila kita duduk, kita ada penyakit, contoh sekarang ni COVID-19 misalnya. Kalau kita dah tahu kata ada ahli keluarga kita yang terdekat, yang terjadi di beberapa sekolah, dah tahu ada ahli keluarga yang terdekat kena, maka boleh ganggu lagi pergi hantar anak, menyebabkan mudarat yang lebih besar berlaku kepada orang lain. Sepatutnya dia mengelak, seperti mana Sayyidina Ali, dia duduk di bahagian belakang. Maka kata Nabi SAW bahawa esok akan ada
manusia yang Allah Ta'ala kasih dan cinta kepadanya yang akan dapat membuka tembok Khaybar ini. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil telapak tangan Nabi yang mulia, diambil air liur Nabi, diletakkan pada kedua kelopak mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut oleh sebahagian ulama bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak pernah sakit mata selepas daripada itu. Itu kenapa digelarkan dengan karamullah wajah, dimuliakan kedua pandangan mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukjizat Nabi. Kita jangan pula tuan-tuan, tadi tiba-tiba anak sakit mata, cucu sakit mata, tak ramai sini tak. Kita ambil yang kita pitak kat mata, aku tak jadi tuan-tuan. Yang tu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pandangan dia itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, terutamanya tafsir yang muktabar, pandangan Ibnu Abbas ni diletakkan antara prioriti, keutamaan pandangan-pandangan ahli tafsir. Kerana yang pertama, Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi SAW dengan satu doa yang kita selalu amal, Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Dan doa itu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas seorang sahabat yang cerdik, dan dia ada ilmu ta'wil, boleh menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, perkara yang tersirat di sebalik ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehingga kan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ada satu hadis waktu Nabi dengan Ibnu Abbas naik satu unta, seekor unta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas dengan satu ilmu. Maka kalau kita tengok begitu appreciate Nabi kita, Nabi SAW sangat menghargai masa. Jadi kalau kita nak rias pada waktu dan ketika ini, boleh jadi kita naik kereta ataupun kita duduk bersama dengan keluarga kita, tambahan pula dari tuan-tuan. Anak-anak kita duduk di rumah tak ada pergi sekolah, kalau duduk asrama kena balik. Maka kita memanfaatkan waktu dan ketika kita duduk di dalam rumah bersama dengan ahli keluarga itu, ada pengisian-pengisian ilmiah. Maka disebut oleh tafsiran Ibnu Abbas, pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau kami mahu, nescaya kami sesatkan mereka dan kami butakan mereka daripada petunjuk. Ini yang tersirat di sebalik ayat. Maka bukan kata orang-orang kafir itu dia tak tahu bahawa perbuatan itu perbuatan yang salah. Setiap larangan Allah Ta'ala itu ada hikmah dia, mereka tahu. Kalau kita tengok contoh dari Al-Qamr wal Maisir, Arab dan juga judi. Bukan orang kafir dia tak tahu. Arab ni bawa mudarat. Mereka tengok sendiri akhbar tentang kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk. Kalau kita tengok di Pulau Pinang kita ni banyak. Bukan mereka tak tahu bahawa berpakaian dalam keadaan menggolok mata itu mendatangkan mudarat pada mereka. Ataupun bukan mereka tak tahu bahawa perbuatan judi itu adalah satu perkara yang boleh membawa mudarat kepada manusia. Mereka tahu. Tetapi sebab apa? Sebab kerana mereka dibutakan daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dibutakan daripada kebenaran. Maka bagaimanakah mereka dapat melihat kebenaran? Lalu mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya ke jalan yang benar. Jadi bukan kerana disebut sebagai dibutakan mata mereka itu, mata mereka itu tak nampak dah. Mereka tidak dapat melihat kepada kebenaran. Sebab tu setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perintah daripada Allah tu ada hikmah yang tersedia. Ada lilit. Kalau kita tengok tuan-tuan baru-baru ni, saya nak ambil satu contoh. Baru ni ada satu kes kemalangan maut yang melibatkan seorang wanita. Dia memandu secara berbahaya, khabar di bawah pengaruh dadah. Jadi dia langgar. Ada seorang yang sedang menunggu lampu isyarat. Maka apa hukuman dia tuan-tuan? Dia hanya mendapat hukuman 6 tahun penjara dan lesen memandu dia digantung selama 6 tahun. Kalau kita perhati balik, kita muhasabah balik, adakah hukuman itu senilai ataupun
maknanya boleh ganti balik dengan nyawa yang telah terkorban akibat daripada kecuaian pemandu yang terlibat, yang cuai tadi. Kalau kena kepada ahli keluarga kita terjadi. Sebab tu ada hukuman disebut sebagai qisas, iaitu ganti bunuh balik. Ataupun tak mau ganti bunuh balik. Maka si keluarga si mati tadi ni, maka dia berhak untuk menuntut bela kepada kecuaian orang yang telah membunuh dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Itu yang telah disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok kan, dapat 6 tahun je. Lesen yang tu 6 tahun. Kan dia duduk penjara 6 tahun, keluar penjara nanti boleh jalan bawa orang macam tu juga. Jadi kalau kita tengok itu undang-undang yang telah berlaku pada waktu dan ketika ini. Maka disebut oleh Ibn Abbas, maka mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya kepada jalan yang benar. Ada satu kisah saya nak kongsi juga yang berkait juga dalam itu. Antara golongan yang tidak dapat layak untuk mendapat harta faraid adalah yang pertama, iaitulah anak angkat. Anak angkat dia tak layak. Sebab tu dalam Mahkamah Syariah ataupun undang-undang kecil dia ada satu unit, dia panggil unit salasilah. Unit salasilah ni dia boleh tengok jalur keturunan kita. Maknanya dia mesti seibu, sebapa dan sedara. Maknanya sedara sedaging. Kalau anak angkat, contohlah ada 5 orang adik. Tengok-tengok adik bongsu ni dia buat dakwaan. Abang aku ni abang benda tu. Bukan abang kandung. Maka bahagian ni dia akan semak dakwaan tersebut. Yang kedua adalah anak tidak sah taraf. Sebelumnya digelar sebagai anak dua nikah. Kalau lebih teruk sikit dia panggil anak haram. Tapi konsep dia samalah. Nama kalau kita tengok dekat surat beranak, dekat bahagian maklumat bapa, dia tulis tidak berkenaan. Itu anak tidak sah taraf. Jadi dua golongan ni mereka tidak layak untuk mendapat harta faraid. Dia hanya boleh dapat wasiat dan tidak boleh lebih daripada 30% daripada keseluruhan harta tersebut. Baik. Jadi bila kita faham dua golongan tadi tu tak dapat. Jadi ada seorang hamba Allah dia minta saya tolong dia. Tak apalah. Kata keluarga dia. Jadi kita pun buat contohlah bin Abu, binti Abu. Tengok ada satu nama tu bin Ahmad contoh dia. Lain daripada susu galuh tadi. Jadi saya pun tanya, yang ini siapa? Maka dia kata, yang menantu. Maka saya pun siapa? Menantu dia tak boleh dapat. Dan dia tak layak untuk dapat. Maka kadang-kadang kita pun mulut jahat juga kan. Saya pun kata, hantu menantu ni. Dia kata, memang dia kan. Hantu pun. Sebab dia ni lah kami gantung habis dia ni. Jadi nak cerita. Sebab tu kalau tuan-tuan buka balik dalam surah An-Nisa, cerita tentang pembahagian harta pusaka ni Allah Ta'ala maklum kepada kita dengan ayat yang panjang. Sebab apa? Dengan ayat yang panjang, ayat yang berkait dengan al-mal, dengan harta ni, Allah Ta'ala cerita dengan ayat yang panjang kerana ini merupakan satu perkara yang rumit bagi manusia. Tu kan bila mana Allah Ta'ala ceritakan contohnya, ada golongan yang berhak untuk dapat, ada golongan yang tak berhak untuk dapat. Tapi golongan yang tak berhak untuk dapat ni nak ambil juga, maka akan menyebabkan benda yang berlawanan dengan apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia boleh dapat mengambil hak orang lain. Kan? Begitu juga ada beberapa buah keadaan dalam kaedah fiqh, matlamat dia tidak menghalalkan cara. Kan? Contohnya lah, ada beberapa kes yang berlaku. Saya ada tulis juga beberapa misal tentang benda ni. Contohlah, kan dia sebagai abang sulung. Ni banyak kes yang berlaku. Jadi ada beberapa buah kes kan yang mana ada dalam kalangan ahli keluarga yang buat pandai sendiri. Kan dia buat ketetapan
tanpa merujuk kepada ahli keluarga yang lain yang berhak untuk menerima. Saya ambil contohnya Abang Sulung, kan, oleh kerana dia kata dia ada kuasa, kan, dia ada kuasa bintu misalnya, dan maka ada beberapa kebahagiaan daripada harta tersebut dia wakafkan tanpa mendapat persetujuan daripada ahli keluarga yang lain. Boleh jadi ada ahli keluarga yang lain dia memerlukan kepada pembahagian tersebut, ada masalah-masalah yang tertentu. Maka ini juga disebut sebagai mengambil daripada hak orang lain. Kecuali lah, kan, ahli keluarga yang lain mereka dah sepakat, maka mereka setuju, itu tidak menjadi masalah, kan. Macam tu juga tadi, kan, bahagian patutnya menantu ni, kalau betul-betul dia nak ambil, hanya boleh kepada bahagian pasangan dia tadi. Itu pun dengan persetujuan, kan. Contohlah, menantu tu menantu lelaki. Jadi bahagian isteri dia katalah, abang, saya ni kaya, tak tahu nak abang ingat lah, kan, memang kaya tu, duit ni tak tahu nak buat apa lah. Dan ni bahagian saya ni abang ambil lah. Kalau macam tu baru boleh. Tapi kena melalui proses dia dulu. Agak-agak ada macam ni juga. Saya ada satu kajian oleh Kumpulan Penyelidik Tempatan. Dia buat kajian tentang penama. Kalau tuan-tuan ada simpanan di tabung haji, dia ada satu aplikasi TH Ijari. Secara online tuan-tuan boleh buat penama. Kajian dia menarik tuan-tuan. Dia tengok penama suami dan juga isteri. Suami dan juga isteri. Jadi dalam kajian tersebut, selepas mereka buat temubual kepada beberapa responden ni orang yang mereka pergi cek lah, kan, antaranya dalam tamu haji, dalam EPL dan sebagainya. Jadi dalam hasil dapatan kajian tersebut, kebanyakan suami penama dia adalah isteri. Suami penama dia adalah isteri. Kalau tuan-tuan tanya saya pun nama isteri saya penama. Tapi kalau isteri, tuan-tuan, sebaliknya berlaku. Kan. Kebiasaannya dalam kajian tadi tak sampai 30% yang bubuh nama suami. Kebanyakan dia bubuh nama anak-anak. Jadi sebelum tidur tuan-tuan tanya, kan, yang bubuh nama apa? Kan, nama abang kan nama apa? Kan, tu. Jadi apa alasan? Menunjukkan alasan tu, tuan. Antara reason, alasan yang mereka guna, sebab apa tak bubuh nama suami? Kerana mereka tidak mempercayai suami mereka, kan. Itu yang berlaku di kes yang saya bagi tadi. Agak-agak susah lah, kan, bila mana orang perempuan nak bagi hak dia tu, baik. Yang ketiga, pandangan yang ketiga adalah walau nasya la faqaqna a'yun, iaitulah kalau kami mahu, nescaya kami pecahkan biji mata kesesatan mereka, dan kami butakan mereka daripada kesesatan, dan kami alihkan pandangan mereka daripada kesesatan kepada petunjuk. Lalu mereka akan nampak kepada kebenaran. Maka bagaimanakah mereka dapat melihat sedangkan kami tidak melakukan sedemikian itu kepada mereka? Jadi di dalam tafsiran Al-Muqatil ini disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berhak memecahkan kepada kesesatan yang mereka dapat. Kalau kita tengok ada dalam kalangan artis misalnya, mereka berhijrah, kan, sebelumnya itu mereka hanyut dalam perkara-perkara dunia, menyebabkan daripada hijrah tersebut mereka dapat melihat jalan yang benar, kan. Boleh jadi kalau kita tengok di peringkat antarabangsa, kan, adanya Cat Stevens ataupun Yusuf Islam, kan. Kalau di peringkat tempatan kita Iwan Dandu misalnya, dulu Ali Setan, kan, lalu dia berhijrah dah. Jadi itu contoh-contoh yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengalihkan pandangan mereka daripada kesesatan kepada kebenaran, kan. Yang jadi masalah kalau orang yang duduk elok-elok dalam keadaan kebenaran beralih kepada kesesatan, kan. Sedangkan kalau kita tengok sekarang banyak mereka yang telah berhijrah, kan. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dengan pandangan mata itu satu nikmat yang perlu untuk kita syukuri, kan. Bila kita tengok
ada orang yang lebih susah daripada kita. Menyebabkan dengan nikmat penglihatan itu, maka kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ataupun ada wabak-wabak yang tertentu, boleh jadi kita tengok sekarang kan, ada yang berlaku kepada ekonomi kita misalnya, menyebabkan dengan penglihatan yang Allah Ta'ala bagi itu, menyebabkan lebih dekat lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minggu lepas ada sekali tu saya teringat, boleh jadi ibu ayah kita lalu itu doa kan, ada beberapa negeri yang mereka solat hajat selama 40 hari kan, ada waktu-waktu tertentu kita bangun dalam solat tahajud kita kan. Boleh jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sedang dilanda wabak kan. Bila wabak ni maknanya tanzil, peringatan daripada Allah. Maka bila mana kita selaku orang yang beriman, kita yakin bahawa peringatan daripada Allah ni ada hikmah yang tersirat kan. Setiap yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala jadikan wabak penyakit, Allah Ta'ala jadikan ujian, Allah Ta'ala jadikan musibah, ni semuanya ada hikmah yang tersirat. Jadi antara dia maknanya kita boleh bayang kan. Saya terfikir dalam satu ketika boleh jadi doa-doa kita ni kita doa kepada Allah, boleh jadi ada dalam kalangan doa kita ni terhijab, ada penghalang. Kenapa? Kerana ada dalam kalangan masyarakat kita yang masih lagi melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah As-Saffat, bagaimana Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Bila mana Nabi Allah Yunus alaihissalam selepas daripada ujian, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan untuk Nabi Allah Yunus alaihissalam dibawa terjun ke dalam laut yang luas. Maka ketika itu ditelan oleh seekor ikan. Maka sebagian ulama mengatakan ikan itu adalah ikan nun, lebih besar daripada ikan paus. Maka ketika itu apa yang Nabi Allah Yunus alaihissalam buat? Dan bila mana Nabi Allah Yunus alaihissalam diuji, dimasukkan ke dalam perut ikan, maka dalam ketika itu adanya ujian, adanya musibah. Maka ketika itu Nabi Allah Yunus alaihissalam bertasbih kepada Allah, ingat kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Allah Yunus alaihissalam ini daripada ujian tersebut. Yang mana dirakamkan zikir Nabi Allah Yunus alaihissalam itu dalam kitab Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka kita boleh beramal, boleh jadi kita ada ujian, kita ada masalah tertentu, nak keluar daripada masalah tersebut, nak keluar daripada ujian tersebut, maka kita bertakhabur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan semakin kita diuji oleh Allah, semakin jauh kita daripada Allah kan. Semakin kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan peringatan, semakin lagi kita leka dan semakin lagi kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Apabila mata mereka dibutakan oleh Allah, maka mereka berlumba-lumba menepa, mencari-cari jalan yang mereka ketahui sebelum itu. Sekiranya berlaku sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, maka bagaimanakah mereka dapat melihat jalan dan mencari kebenaran. Jadi ada di dalam kalangan musyrikin Mekah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan. Kita tengok pada ayat-ayat sebelum daripada yang kita baca ini, maka itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita sekarang boleh jadi ada ujian, ada musibah yang sedang kita lalui. Jadi antaranya amalan kita baca dalam doa qunut kita, dan antara yang kita minta kepada Allah, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Selamatkan kami ya Allah daripada takdir yang buruk yang telah Engkau takdirkan kepada kami. Ayat tu kita baca pada waktu baik. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pengajaran daripada ayat ini, yang pertama, tidak boleh bersikap sombong dengan Allah. Sehebat mana pun kita ni, maka kita adalah tertakluk kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab tu bila mai dalam laungan azan pada ayat yang melibatkan kepada seruan wala quwwata illa billah al-aliyyil azim,
Tak ada daya kuasa aku melainkan dengan kekuasaan daripada-Mu ya Allah. Maka dialah yakni Allah yang mengurniakan mata yang baik, iaitu panca indera yang sangat penting bagi manusia. Cuba ada dalam kalangan kita yang diujikan tak ada mata. Saya pernah tanya pada seorang ustaz yang ajar braille ni Al-Quran kepada pelajar-pelajar ataupun orang buta. Mereka guna dalam bentuk apa? Dalam bentuk titikan. Dia ada lubang-lubang tu kan, dia apa? Saya tanya ada seorang sahabat kan, berapa proses paling cepat mereka boleh hafal Quran? Kita yang boleh melihat ni pun susah juga nak hafal. Dan dah nak hafal susah, nak jaga hafalan tu lagi susah. Maka ada dalam kalangan mereka ni boleh hafal tak sampai setahun kan, menggunakan Al-Quran Braille. Jadi ada dalam kalangan manusia yang Allah Ta'ala bagi, walaupun penglihatan mereka itu tidak dapat dilihat, tetapi mata hati mereka itu sangat cerah. Mereka mudah untuk menghafaz ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua adalah betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, sehingga mengatasi marahnya. Kerana kalau diikutkan marahnya, nescaya dibutakan mata orang yang mendakwai. Jadi kata musannif, kalau nak ikutkan marah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan Allah yang mencipta mereka, Allah yang memberikan rahmat kepada mereka, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menghidupkan mereka. Maka disebut oleh Nabi SAW, lamma qadallahu al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Tak kala Allah Subhanahu Wa Ta'ala selesai menciptakan makhluknya, lalu ia ditulis di sisinya di atas arasy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului mukaku. Allahu Akbar. Rahmat Allah Ta'ala ni mendahului muka Allah. Dan apa buktinya tuan-tuan? Ada dalam sebuah hadis Nabi SAW, apabila seseorang manusia itu dia berniat untuk melakukan kebaikan, tapi tak jadi nak buat disebabkan ada keuzuran, maslahat tertentu, maka Allah Ta'ala akan kira dengan pahala ganjaran kebaikan. Dan ada dalam kalangan manusia, dia buat sesuatu amalan, dia niat nak melakukan dan dia buat amalan tersebut, amalan kebaikan, maka digandakan dengan 700 kali ganda, bahkan lebih lagi. Ada manusia yang dia berniat melakukan kejahatan tapi tak jadi buat, maka Allah Ta'ala tidak mengira tentang niat tersebut, sehingga kan apabila seseorang hamba tu buat sesuatu dosa tu, maka barulah dikira dengan catatan ataupun amalan perbuatan tersebut. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terutama kita lah umat Nabi, dan lebih-lebih lagi lah kita umat Nabi, kita buat amal yang sedikit tapi besar ganjaran di sisi Allah. Pernah satu ketika Nabi SAW maklum kepada sahabat bahawa baginda sangat rindu kepada saudara-saudara. Sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah saudaramu? Adakah kami tergolong dalam kalangan yang disebut sebagai saudaramu, wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, tidak. Yang dimaksudkan dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang duduk jauh daripada zaman. Mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah bersama-sama denganku sewaktu aku hidup, tetapi mereka beriman dengan apa yang telah disebut olehku. Mereka yakin dengan apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita beruntung nanti boleh buat Yahya pada waktu dan ketika ini kita duduk jauh dengan Nabi SAW. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi, kita tidak pernah bertemu dalam keadaan yang fizikal yang nyata, tapi kita beriman dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, maka kita tergolong dalam kalangan saudara-saudara Nabi SAW. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, untuk menghormati majlis ilmu ketika mana SOP yang telah diletakkan oleh Majlis Ulama Islam, maka kita berhenti pada ketika ini, pada saat ini, dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada ayat yang ke-60, iaitulah kita melihat apakah sambungan daripada penegasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pembicaraan mahkamah mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, kita dipanjangkan umur pada masa yang akan datang, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dengan akhir hidup yang baik, wa la takhtim alaina ya Allah, dan dengan kau jatuh nyawa kami bi su'il khatimah, dengan kau akhir hidup yang buruk. Allahumma afina fi badanina, ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami. Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, sihatkanlah penglihatan dan pendengaran kami. Mudah-mudahan dengan asbab kesihatan tubuh badan yang kau berikan kepada kami ya Allah, memudahkan untuk kami melakukan amal ibadah yang sempurna kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada waktu yang mustajab doa di sisi-Mu ya Allah, ketika mana pada waktu hujan ya Allah, ketika mana kami berada di dalam rumah-Mu ya Allah, dalam majlis ilmu yang dihampiri oleh malaikat-malaikat-Mu ya Allah, kami memohon sangat kepada-Mu ya Allah, kami merayu sangat kepada-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami yang terlampau banyak ini ya Allah, yang telah Kau tutupkan daripada pandangan manusia yang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada waktu yang mustajab doa di sisi-Mu ini ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kami bersaksi di dalam rumah-Mu ini ya Allah, mereka telah banyak berkorban dan bersusah payah untuk kami, terutamanya ketika mana kami suami waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berhajat sangat kepada-Mu ya Allah. Tempatkanlah kedua ibu bapa kami ya Allah di dalam syurga-Mu yang paling tinggi ya Allah, di Jannatul Firdaus ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada waktu yang mustajab doa di sisi-Mu ya Allah, kebetulan dengan bulan kelahiran Nabi kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami merayu sangat kepada-Mu ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah, murahkanlah rezeki anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang akan mendoakan kebaikan syurga buat kami setelah kami dimatikan oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkan kami ya Allah daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa yang mulut kita sebut kepada Allah itu. Kita menyebutkan la haula